Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili. Shadaqallahul 'azim. Allah berfirman, kata dia, sesungguhnya ini adalah jalan aku yang lurus. Allah sebut dalam ayat ni, ayat 153 surah Al-An'am. Allah kata, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya Islam ini adalah jalan aku yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah hangpa ikut dia. Tuhan bagi tahu dalam satu ayat yang terang, yang jelas, Islam itu agama yang betul. Bukan Islam ini salah satu agama yang betul, tetapi Islam ini adalah satu-satunya agama yang betul. Dan Allah kata fattabi'uhu, ikut. Wala tattabi'us subula, jangan hampa ikut jalan-jalan. Fatafarraqa bikum 'an sabili, sudah tentu hampa akan berpecah daripada jalannya. Ayat 153 surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu peringatan yang jelas bahawa Islamlah satu-satunya jalan betul. Lain daripada itu salah. Dan Allah bagi peringatan, siapa yang cuba ikut as-subul, subul maksudnya jalan-jalan lain daripada Islam. Siapa yang cuba untuk ikut lain daripada jalan Islam, fatafarraqa bikum 'an sabili, bermakna mereka saja pilih untuk pecah diri mereka daripada jalan Allah yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada ayat 153 surah Al-An'am itu ialah, satu, Islam adalah satu-satunya agama yang lurus, yang betul. Yang kedua, kesimpulan dia, kita tak ada pilihan melainkan mesti ikut Islam. Kesimpulan yang ketiga, siapa yang pilih lain daripada Islam, dia pilih untuk sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam Allah buat turun mai dekat kita bertujuan untuk bimbing, untuk pimpin, untuk bawa kita ke matlamat yang betul. Dan Allah sekali-kali tidak pernah buat turun mai Islam ni dengan tujuan nak bagi susah kita. Tak sekali-kali. Dalam surah Taha Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Sadaqallahul 'azim. Allah sebut dalam ayat itu Taha, dua huruf yang Allah ajar tahu apa maksud dia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tuhan kata kami tidak turunkan Quran kepada kamu nak bagi kamu susah. Allah kata aku tak buat turun Quran kepada manusia ni dengan tujuan supaya manusia jadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan Allah buat turun Quran dekat manusia ni sebagai satu tazkirah, sebagai satu peringatan. Manusia yang selalu pegang Quran, manusia yang selalu baca Quran, manusia yang selalu nak tengok apa isi kandungan Quran, manusia ini selalu akan mendapat peringatan daripada Allah. Tuan-tuan, kita kalau tak selalu peringat, lupa. Standard nama kata manusia lagu tu, tak ada peringatan, lupa. Tak sah kata budak-budak, orang tua-tua pun sama. Budak-budak lebih lagi, kalau orang tua-tua tak bagi pesan, tak bagi ingat, lupa. Kalau peringkat budak kecil, tak pesan suruh baca buku, tak baca. Kalau hak besar sikit, tak pesan suruh jaga nama baik mak pak, dia pergi mengaji jauh sikit, dia buat onak bagi malu mak pak dia. Tapi kalau selalu pesan, insya-Allah dia nak buat benda jahat, terdengar suara mak dia, terdengar suara ayah dia. Pasal mak dengan ayah selalu pesan, selalu peringat, selalu bagi tazkirah dekat dia. Kita orang tua pun sama. Kuliah cuti lama sikit, esok ramailah, esok ramai jumpa di pejabat, jumpa di mana, kata semalam tak nampak apa, start dah lupa. Oh, dia kata betul lah, Selasa minggu pertama, Masya Allah aku lupa. Tazkirah, dia kena ada tazkirah. Tazkirah, dia bagi peringat dekat kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak buat turun Quran ini untuk bagi masyarakat, untuk bagi susah ke manusia, illa tazkirah. Melainkan Quran ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan liman yakhsha, kepada orang yang takut Allah. Orang yang takut Allah, dia dengar Quran dia ketak. Orang yang takut Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mai duduk dalam kuliah pengajian, dia ketak. Berasa dia ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berasa kata dia ni jauh daripada amalan yang dibuat oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Dia berasa dia ni kecil di dalam lautan manusia yang ada ramai-ramai. Quran ini Tuhan kata tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Quran ini diturunkan oleh Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi dan juga langit-langit yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dekat kita, kata Quran ini bukan manusia reka. Allah nak beritahu dekat kita, kata Quran yang kita khatam dalam bulan puasa baru ni, Allah nak beritahu dekat kita, kata Quran itu Allah yang buat turun, bukan manusia punya rekaan. Dan manusia punya rekaan pun kita kagum tak kira dah. Manusia punya rekaan, manusia punya ciptaan boleh buat Soyuz nak terbang 3 angkasa lepas pun kagum habis dah. Kagum habis dah. Malam tu kira tarawih pun masjid orang-orang nak tengok kapal ni nak terbang naik tu, nak tengok tu. Nak buat countdown tu, nak bilang daripada 10, 9, 8, 7, tarawih pun tinggal. Kagum kita dengan apa? Dengan ciptaan manusia. Boleh buat satu benda, boleh terbang naik sampai pergi ke atas, duduk di atas, boleh tunjuk gambar macam duduk di Kuala Lumpur.
Duduk di atas tu, boleh tunjuk gambar mai dekat kita macam dia duduk di Kuala Lumpur. Kita boleh tengok gambar macam mana yang kata angkasa lepas itu. Manusia duduk terbang, terawang-rawang, tak ada graviti ni macam mana. Dia nak makan ayam, dia tuang ayam duduk terbang, begitu kita boleh tengok. Tuan-tuan, itu ciptaan manusia. Kalau kita kagum dengan ciptaan manusia, manusia yang pandai mencipta tu Allah cipta dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala peringat dalam ayat ni, dia kata apa? Quran ini tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran ini turun daripada sisi Tuhan, Tuhan yang mencipta bumi dan mencipta langit yang tinggi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada ayat surah Taha ini apa dia? Yang pertama sekali, Islam dan Quran ini tidak diturunkan untuk nak bagi kita susah. Itu kita kena faham. Quran bukan nak bagi kita susah. Yang kedua, tidak ada satu pun ajaran dalam Quran yang Allah suruh kita buat sedangkan kita tak mampu buat. Tak ada. 30 juzuk Quran, 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran itu adalah merupakan ayat-ayat yang manusia boleh buat. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah taklif satu benda kepada manusia melainkan Allah tahu kata dia boleh buat benda tu. Allah taklif dengan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah taklif. Allah tidak pernah bebankan satu kerja ke atas manusia melainkan Allah tahu dah dia boleh buat, maka Allah suruh dia buat. Allah suruh kita semayang 5 waktu. Allah tahu semayang ni bukan satu benda yang manusia boleh bagi alasan tak mau buat. Semayang ni benda yang manusia semua boleh buat. Allah bagi pula rukhsah, Allah bagi pula kelonggaran. Kalau sekiranya uzur nak berdiri tak boleh, tak apa, semayang dulu. Allah bagi pula kelonggaran, tak apa, kalau sekiranya nak duduk tak boleh, tak apa, semayang sambil melentang. Allah bagi lagi kelonggaran, nak berdiri tak boleh, nak duduk tak boleh, nak melentang pun tak boleh. Semayang pakai pelupuk mata aja pun tak apa. Semayang ni satu benda yang kena buat dan Allah tahu manusia boleh buat, maka Allah suruh manusia buat. Keluar zakat. Siapa yang mampu dia kena keluar zakat. Allah tahu manusia ada duit, masa apa tak mau keluar zakat? Contoh kalau kita Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita 3,000, nak buat keluar 2.5% daripada 3,000, RM75. Tak boleh kan? Ada 3,000 nak keluar RM75, tak boleh kan? Kalau kita ada RM75, Allah suruh keluar 3,000. Itu kacau lah. Itu kita pun tak mau ikut agama yang Tuhan suruh. Adakah ada RM75, Allah suruh keluar 3,000? Hukum zakat dalam Islam, Allah kata kalau cukup nisab, kita katalah nisab 3,000, kena buat keluar RM75. Nak buat keluar RM75 daripada duit 3,000, takkan tak boleh. Allah bagi dekat kita 10,000, daripada 10,000 Allah suruh buat keluar RM250 apabila cukup haul setahun. 10,000 Allah bagi kat kita, nak keluar 250 bagi dekat orang yang Allah tidak takdirkan rezeki pada dia, dia orang susah. Allah bagi kita 10,000 nak buat keluar 2.5%, RM250 nak bagi kat dia. Allah tahu benda ni boleh buat, maka Allah suruh buat. Soal manusia nak buat ataupun manusia tak mau buat, itu manusia jawab dengan Tuhan. Tapi Allah suruh dia buat satu benda yang Allah tahu kata dia boleh buat. Kalau kita ada 40,000, kita nak buat keluar 1,000, 2.5% daripada 40,000. Allah bagi dekat kita rezeki 40,000. Setahun duit 40,000 duk ada kat kita. Kita nak buat keluar 1,000 daripada 40,000. Takkan tak boleh. Allah perintahkan zakat dekat kita. Allah tahu zakat dikenakan kepada orang yang mampu. Kalau dia tak buat keluar juga, dia engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita buat baik, Allah suruh kita jaga aurat, Allah suruh kita bersifat amanah, Allah suruh benda-benda yang Allah tahu kata kita boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Satu benda yang senang Allah suruh kita buat ialah jadi orang baik. Benda senang tuan-tuan. Nak jadi orang baik ini senang. Nak jadi jahat susah. Kita nak buat satu benda jahat, kita kena fikir. Kena fikir macam mana aku nak buat benda ni, dan benda ni supaya orang tak tahu. Buat benda jahat, kita tak suka orang tahu kita buat benda jahat. Memang fitrah manusia. Dia kalau dia buat benda baik, dia nak bagi semua orang tahu. Bila dia buat benda jahat, dia nak buat susuk. Nak simpan, nak bagi orang tak tahu benda jahat dia buat. Dia nak buat satu benda jahat, dia kena fikir. Dia kena fikir macam mana aku nak buat dan orang tak tahu kata aku ni jahat. Nak buat benda baik, tak ada masalah, senang. Pun manusia tak buat baik, manusia suka buat jahat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nak cerita kata Nabi ini dia suruh kita buat benda baik, dan Nabi ini orang baik. Nabi contoh orang baik. Satu laki-laki mai jumpa Nabi SAW kerana nak tuntut hutang. Nabi biasa berhutang dalam hidup dia, dan Nabi SAW berhutang kerana nak tolong orang. Ni Nabi ini, kalau kita baca dalam hadis, dia cerita dekat kita Nabi SAW dalam hidup dia biasa berhutang. Bahkan Nabi sampai wafat, Nabi ada hutang, dan Nabi berhutang dengan satu Yahudi. Bila Nabi wafat, Yahudi ni dengar cerita kata Nabi wafat, dia mai di rumah Nabi ni, dia bawa satu baju besi, baju perang. Dia jumpa isteri Nabi, dia kata Nabi ada berhutang dengan aku, dan Nabi letak ni sebagai cadaran kepada aku. Baju besi yang Nabi duk pakai pergi perang tu, Nabi pergi sandang ke dia, ambil duit kerana nak bagi belanja korang. Dia kata oleh kerana Muhammad sudah wafat, sudah mati, dia kata tak apalah, aku halalkan hutang dia, baju besi ni aku bagi balik. Nabi SAW dia manusia macam tu. Hadis yang kita nak baca ni, satu laki-laki mai jumpa Nabi SAW kerana nak tuntut hutang. Nabi ada berhutang dengan dia, belum bayar lagi. Kata hadis tu, dia kata anna rajulan atan nabiyya SAW yataqabahu fa'aghladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqq maqala atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu laki-laki menjumpa Nabi SAW dengan tujuan nak tuntut hutang. Fa'aghladha lahu, dia mai tuntut hutang daripada Nabi ini kasar, ghalil. Dia mai tuntut hutang dekat Nabi ini dengan cara yang ghalil, dengan cara yang kasar. Bukan tak boleh mai minta elok-elok, tapi mai jengkar-jengkar, mai cakap kasar dengan Nabi. Fahamma bihi ashabuh. Kata hadis ni, para sahabat Nabi ada di keliling Nabi masa dia ni mai tuntut hutang ni, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Sahabat yang ada di keliling Nabi ni, fahamma bihi ashabuh, depa berasa satu macam dengan kasar kawan yang mai tuntut hutang. Depa rasa apa ni? Nabi satu orang manusia yang kami punya hormat, Nabi satu orang manusia yang kami punya sanjung, Nabi satu orang manusia yang kami sanggup mati kerana nak pertahan dia, tiba-tiba hang mai hang buat cakap jengkah-jengkah dengan dia. Fahamna bihi ashabuh, maka sahabat-sahabat Nabi yang ada kat tepi Nabi ni berasa tak syok. Dia pun nak ambil tindakan dekat laki-laki ni. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dekat sahabat dia, da'uhu. Nabi kata biar dekat dia. Nabi kata da'uhu, maksudnya tinggalkan. Da'uhu, Nabi kata jangan duk marah dia, jangan duk kacau dia, jangan duk kata apa kat dia. Fa inna li sahibil haqq maqalan. Nabi kata kerana orang tuan punya hak, dia berhak untuk cakap macam mana pun. Nabi kata dia tuan punya duit yang aku hutang, Nabi kata, dan aku gagal membayar hutang dia berhak untuk cakap macam mana pun. Nabi kata biar dekat dia berhak untuk cakap kasar macam tu. Nabi SAW manusia macam tu.
Bangkit satu sahabat tak boleh tahan, terus tanya berapa Nabi hutang dengan hang berapa, terus dia berkeluar, dia bayar pula tu juga. Habis hang dengan Nabi, aku tak mau tengok hutang. Tapi Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, orang main tu contoh dia lebih kurang macam tu, dia boleh buat elok dengan orang lagi. Nabi SAW, Nabi bukan sahaja suruh kita jadi macam tu, Nabi sendiri macam tu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, husiba rajul mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khair syai'un illa annahu kana yukhalitu an-nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghilmana an yatajawazu 'anil mu'sir. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Mas'ud, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata husibar rajul, telah dihisab amalan satu laki-laki mimman kana qablakum, dia umat dulu. Nabi kata, Nabi satu hari cerita kat sahabat ada ni, Nabi kata ada satu umat dulu, bukan umat aku, dia umat Nabi dulu. Di hari akhirat esok Allah hisab amalan dia. Falam yujad lahu minal khair syai'un. Nabi kata bila dihisab amalan dia, tak ada amal baik sikit pun. Benar tak takut kita itu? Semua orang jumpa. Mati ini semua orang akan jumpa. Dahsyatnya alam kubur ni semua orang akan jumpa. Yang kata kubur ni gelap, yang kata kubur ni sempit, yang kata ni ada orang jumpa, ada orang tak jumpa. Mana-mana orang yang tak jumpa kubur gelap, tak jumpa kubur sempit, alhamdulillah, makna dia jumpa kubur yang terang dan dia jumpa kubur yang luas. Tapi nak cerita kata kubur ada kala sempit, ada kala luas. Semua orang akan jumpa. Yang kata mahsyar esok ni macam mana, semua orang akan jumpa. Semua orang akan tengok. Yang kata matahari esok turun sejengkal atas kepala ni lagu mana, semua orang akan tengok. Semua orang akan tengok. Yang kata manusia pada masa tu ada peluh sampai bubu lali, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai dagu, ada yang sampai mencicah cuping telinga. Semua orang akan tengok. Kalau dia tak kena, dia tengok ada orang kena. Semua orang akan tengok. Yang kata di mahsyar itu Allah akan dirikan satu neraca yang dia panggil mizan, untuk nak menimbang amal baik dan amal buruk manusia. Semua orang akan tengok. Semua orang akan tengok. Yang kata sirat, yang kata satu titi, yang kadang-kadang dia lebih tajam daripada mata pedang, yang kadang-kadang dia lebih halus daripada rambut belah 7. Semua orang akan tengok. Sama ada kita hari ini satu orang jutawan, sama ada kita hari ini satu orang pemimpin, sama ada kita hari ini satu orang selebriti, satu orang yang cukup popular, sama ada kita hari ini satu orang yang siapa pun tak kenal kita, duit pun hari ini ada, esok tak ada, tak kira siapa. Esok semua orang akan tengok benda yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis. Semua orang akan tengok. Nabi SAW cerita benda ni, benda manusia tak tengok lagi, tapi manusia akan tengok. Nabi cerita, Nabi kata husiba rajulun, akan dihisab satu laki-laki di hari akhirat esok mimman kana qablakum, dan dia ni daripada umat dulu, bukan umat aku, umat Nabi dulu. Falam yujad lahu minal khair syai'un, bila dihisab tak ada amal baik sikit pun, illa annahu kana yukhalitun nas. Nabi kata kecuali ada dekat dia ni ada satu. Apa dia? Dia ni yukhalitun nas. Dia ni satu orang yang suka bercampur, suka bergaul dan baik pergaulan dengan orang. Dia lain tak ada. Aku kata ada nak buat semayang ekstra, semayang sunat lebih-lebih ke, aku kata nak buat apa, tak ada. Dia ni tak ada. Cuma satu kebaikan yang ada kat dia, dia ni dari segi pergaulan cantik.
mulut ramah, suka tolong orang. Ada kan dalam masyarakat kita, manusia lagu ni ada. Oh, abang kata ada kenuri kenara dia sampai dulu. Dia buat kerja ni daripada subuh cerah tu sampai ke malam dia buat kerja. Semayang pun tak. Ada orang lagu ni ada. Oh, dia jenis-jenis lagu nak suruh pergi duk pakai tempelekat ambil ayat semayang masuk masjid ni dia. Tapi abang kata ada orang mati, dialah yang akan sampai awal. Kalau zaman tu zaman tak ada lagi tempat mandi mayat ni, dia pergi tebang pokok pisang nak buat lapik mandi mayat. Dia boleh buat yang ni semua dia buat. Semayang tak boleh. Ada manusia macam ni. Maka Nabi SAW cerita, Nabi kata ada satu, dia ni manusia, dia ni satu orang lelaki-lelaki yang hidup zaman umat dulu. Kebaikan tak ada, mereka ada satu, apa dia? Yukhalifun nas. Dia ni pergaulan dia dengan orang ramai ni cantik. Hala ke kemasyarakatan, hala ke cukup cantik dia ni. Wa kana musiran. Bahkan dia ni Nabi kata orang yang musir, satu orang yang ada duit, orang kaya, orang senang. Wa kana ya'muru ghilmana an yatajawazu 'anil mu'sir. Dan dia ni orang senang, orang ada duit, dan siapa tak ada duit mai pinjam duit daripada dia. Dan dia mengarahkan kepada budak-budak dia, orang yang duk kerja pergi kutip hutang ni, orang yang kerja dengan dia kerja kutip hutang orang ni, dia arah dekat orang-orang ni. Kalau sekiranya hang jumpa mu'sir, hang jumpa orang yang susah, dia berhutang, dia nak bayar balik duit tak ada, hang jumpa dia ayatajawazu an, hang lepaskan dia, tak apa, dia tak boleh bayar, tak apa, halal buat. Oh, dia baik lagu tu. Jangan suruh dia buat jenis-jenis dia tak suka buat. Dia jenis-jenis nak suruh dia pergi haji, nak suruh dia semayang, nak suruh apa yang ni semua dia tak apa minat. Dia minat buat baik dengan orang, tolong orang, yang tu dia minat. Tahu lah, manusia dalam dunia ni tak sempurna. Tak ada manusia dalam dunia ni yang sempurna semua, tak ada. Dia bagus ikut ni, dia select tang ni, dia bagus tang ni, dia select tang ni. Manusia dalam dunia ni macam tu. Tengok dengan dah punya bagus semayang 5 waktu di masjid, tengok dia pergaulan dengan orang cantik, tengok semua okey, mak pak dia tak peduli. Ada juga macam tu. Tengok cantik dah, tengok masjid ni 5 waktu dia semayang di masjid, orang tu tengok, oh dia kata bagus. Satu orang yang kenal dengan dia kata apa? Bagus apa, mak dia tu sakit terkediang je rumah orang sore, tak pernah pergi jumpa muka, tengok orang kata ada juga selek dia kan tu. Ada, tu kata manusia. Ni seorang ni pula dia punya jaga mak pak dia lah, dia dukung mak pak yang uzuk ni, bawah ni pancung, kencing berak, bagi mandi, bagi apa semua dia jaga elok, dia tak semayang. Ada juga macam tu kan. Ni nak kata manusia ni macam tu. Nak jadi satu manusia yang perfect, yang sempurna, yang semua sampai tak ada cacat celah, susah lah. Nabi SAW cerita ni satu umat daripada satu laki-laki daripada umat dulu, dia ni apa kebaikan tak ada, cuma satu, dia pergaulan dengan orang cantik, dan dia pula ditakdirkan Allah jadi orang kaya, orang tak ada duit untuk pinjam dekat dia. Siapa yang tak boleh nak bayar hutang, dia suruh lepas kau tu, suruh halalkan hutang apa yang kau tu sangkut dengan dia. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kata Nabi, Allah berfirman terhadap orang ni, Allah kata nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Allah kata patutnya aku lebih berhak buat apa yang dia buat. Melepaskan orang dalam susah ni, Tuhan kata itu kerja aku. Tapi dia ni satu orang, ini kebaikan dia. Siapa dalam kesusahan dia pergi pelepas, Tuhan kata tajawazu anhu, lepaskan dia daripada api neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan salah ambil kesimpulan hadis ni. Bila kata tak apa, aku tak semayang, tak apa, ini aku buat baik dengan orang, aku tolong orang, sudah. Dah, bukan itu kesimpulan dia. Tapi nak cerita dalam hadis ni apa dia, kepada umat dulu ada satu istimewa Allah bagi kat dia, apa dia? Kebaikan yang dia buat tu, Allah nilai itu kebaikan dan dia dilepaskan daripada neraka. Dia nak apa? Kata apa? Kata buat baik ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita baru habis puasa sebulan. Kita boleh dalam sebulan puasa jaga banyak benda.
Dalam sebulan puasa yang lepas ni, alhamdulillah kita boleh jaga banyak benda. Mulut kita jaga, tingkah laku kita jaga, Quran kita baca hari-hari, malam sembahyang sunat tarawih kita sembahyang malam pula lagi, bagi buat tahajud dan sebagainya lagi, sunat qabliyah subuh bulan puasa kita tak slack, kita tak tinggal, kita dah buat banyak dan baik. Teruskan kebaikan itu. Kerana kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan bagi balasan dia. Dalam ayat 215 surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Sadaqallahul 'azim. Tuhan kata apa? Apa yang hangpa buat daripada al-khair, daripada kebaikan. Apa juga benda yang hangpa buat dan benda tu benda baik, fa innallaha bihi 'alim. Maka sesungguhnya Allah tahu dengan apa yang hangpa buat tu. Allah tahu. Tuan-tuan, terus buat kebaikan. Manusia tak tahu tak buat. Allah Subhanahu wa taala alim. Dia tahu kata yang kita buat itu benda baik, dan Allah sediakan ganjaran sesuai dengan kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Kita hari itu sebelum puasa sampai muka surat 48. Dia sampai dekat masalah fitnah itu meratai orang Arab. Fitnah itu meratai orang Arab. Dan dia adalah ulangan kepada kuliah yang sebelum-sebelum tu. Dia nak cerita kata perang sama-sama orang Islam ni bukan sahaja berlaku pada satu bangsa, bahkan meratai kena semua bangsa. Maka dia berumai dalam sebuah hadis. Saya tak mau baca hak panjang, saya baca hadis dia saja. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun tastanziful arab qatlaha fil nar, al-lisan fiha ashaddu min as-sayf. Itu hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, didapati fitnah itu dan huru-hara berbunuh sama-sama Islam itu menyapu dan meratai dia akan Arab. Orang Arab yang Quran turun dalam bahasa dia pun dia bergaduh sama-sama Islam. Bergaduh. Kata kita Melayu, kita tak erti bahasa Quran, bahasa Arab kita tak erti. Arab Quran turun bahasa dia pun dia boleh buat tak erti, sehingga membawa kepada berlaku berbunuh-bunuh di antara sama-sama Arab yang reti sangat tentang Al-Quran ni. Dan benda ni disebut oleh Nabi SAW. Dan sabda Nabi lagi, qatlaha finnar. Nabi kata semua yang mati dalam perang berbunuh sama-sama Islam itu semua masuk neraka, kerana mereka itu melanggar hukum Allah dan Rasul. Kalau jadi perang sama-sama orang Islam, kita pergi terlibat dan kita mati, dia tak tanya dah kita duduk pihak mana, kita di neraka. Makna dia apa? Makna dia Islam tak mau Islam sama Islam jadi bergaduh, jadi berperang. Islam tak mau sampai jadi macam tu. Tentang tengok apa jadi dalam dunia Arab lah ni, di Palestin sampai hari ni. Kemarin dulu saya tengok dalam Al Jazeera, tengok ucapan apa nama Haniyah, Ismail Haniyah. Dia mewakili Hamas dan menang dalam pilihan raya di Palestin. Tapi geng Fatah ni tak mau nak mengiktiraf kemenangan dia, dan dia buat kacau sudah-sudah. Dan macam biasa, Fatah ni dia mendapat sokongan daripada negara barat, maka mengganggu kerja Ismail Haniyah, mengganggu kerja dia. Tengok dia bagi speech, dia bagi ucapan dia. Dan ucapan dia ni dihadiri oleh ramai orang, termasuk padri Kristian pun habis dalam ucapan dia. Dia tunjuk dalam gambar tu, padri duduk row nombor 2, pakai baju hujung semua hitam, pakai topi Kristian, dia semua ada. Itu tengah ucapan dia. Dan ucapan dia cukup cantik. Dia tak ada nak maki siapa-siapa, dia tak ada nak kata caci orang dan sebagainya. Dia cakap elok-elok, dia cerita Islam.
Islam ni macam mana, Islam suruh buat macam mana, dia cakap macam tu aja. Cuma dia tunjuk pendirian dia. Dia kata wallahi, demi Allah, dia kata sampai mati dia akan mempertahankan negara sana tumpah darah dia. Dia sebut nama orang-orang yang telah terkorban untuk negara dia. Dia sebut Syekh Ahmad Yasin, dia sebut ni tiap-tiap kali dia sebut, dia pun takbir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pergolakan yang berlaku ni nak jadi pula di mana? Pakistan pula nak jadi Pulau Sarawak. Pakistan pula negeri orang Islam. Tak habis-habis negeri orang Islam ni, tak habis-habis dengan cerita nak bergaduh, nak berkelahi, nak bawa sampai kepada perang, sampai kepada tumpah darah. Dia nak jadi macam tu. Rupa-rupanya Nabi SAW dah bagi tahu dah. Benda ni Nabi kata dia akan merata sampailah ke negeri Arab. Jaga-jaga. Nabi kata faqlaha finnar. Siapa yang mati dalam pertempuran sama-sama Islam ini di neraka. Nabi kata. Tentang musuh Islam sebenar siapa? Hamas ke musuh Islam? Fatah ke musuh Islam? Musyarah ke musuh Islam? Benazir Bhutto ke musuh Islam? Siapa musuh Islam? Musuh Islam bukan orang ni semua. Ini semua orang Islam. Musuh Islam sebenarnya ialah orang yang merencanakan supaya jadi bergaduh sama-sama Islam ni. Tetapi orang Islam hari ini dia salah sasaran. Dia tak attack musuh betul. Dia attack sama-sama mengucap kalimah syahadah dengan dia. Bila jadi bergaduh macam ni, siapa untung tuan-tuan? Amerika untung. Amerika mau benda ni jadi, dia mau sangat-sangat supaya apabila kawasan negeri Arab ni jadi kacau bilau, senang bagi dia nak mengawasi Iran dan Iraq. Senang dia nak mengawasi. Lah ni Iran dia tak boleh masuk. Dia duduk geram tu. Iran dengan logi nuklear dia, dengan macam-macam benda yang Iran dah buat dalam negeri dia ni, dan dia hantar orang picit, dia sambut panggil mai, bawa pergi tengok tempat apa semua. Suruh stop, dia tak masuk. Kau kata dia pun nak main jahat, hantar pasukan pergi buat inspection, dia pun nak tangkap, dia pun nak kurung pun dia pun tak buat. Main dia pun sambut, dia pun layan, dia pun buat semua elok. Tapi suruh stop, dia pun tak stop. Pasal apa kami kena stop? Pasal apa negeri lain boleh buat? Dia tak puas hati dengan Iran. Maka dia nak menguasai kawasan tu. Kawasan Teluk ni, kawasan negeri-negeri Arab ni, dia nak kuasai. Kalau dia boleh buat begini di kelam kabut tu, dia akan masuk. Dia boleh kontrol semua. Semua hasil minyak yang ada di Teluk, dia boleh kontrol. Dia boleh monitor secara dekat ni logi nuklear Pakistan, logi nuklear Iran, semua dia boleh monitor secara dekat. Dan yang paling penting, keselamatan Israel yang duk berdempet dengan negeri Arab ni dia boleh jaga. Kemuncak kepada pergaduhan orang Islam yang untungnya ialah musuh Islam. Ini cerita. Maka Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang kita baca ni, jaga-jaga jangan sampai hampa tertipu dengan rencana yang disusun oleh musuh, maka akhirnya hampa bergaduh sama-sama hampa, akhirnya musuh yang menguasai hampa semua. Nabi kata al-lisan fiha asyaddu minat tayn. Nabi kata lagi satu aku nak pesan dekat hampa. Lisan, Nabi kata lidah ni dia lebih dahsyat daripada mata pedang. Kerana mulut ni boleh membawa kepada perang antara dua negara. Maka mulut ini Nabi kata jaga-jaga, kerana dia boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kalau orang tu kena tekak pedang. Begitu. Baik, muka surat sebelah kita baca bab ma jaa fi raf'il amanah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan terangkat amanah. Tajuk malam ni dia nak cerita dekat kita apa dia? Amanah. Allah bagi dekat kita, Allah boleh ambil balik. Tentu dia ada beberapa benda dalam Islam ni yang sebut mudah nak buat susah. Dia antaranya apa dia? Amanah. Sebut senang, amanah. Tapi berapa orang yang amanah dalam dunia? Amanah dengan Allah, amanah dengan keluarga, amanah dengan tempat kerja. Amanah ni berapa orang yang amanah? Ikhlas. Satu lagi sebut senang, ikhlas. Berapa orang yang mendapat ikhlas di dalam amalan dia? Sabar. Sebut senang, sabar. Tapi berapa orang yang betul-betul boleh sabar sewaktu dia kena sabar? Waktu tak ada apa-apa, tak apa, boleh sabar. Sewaktu kesabaran dia diuji, siapa boleh sabar? Ini ada beberapa benda yang disebut di dalam agama banyak sekali. Pasal apa? Pasal dia sebut senang, tapi nak jaga dia susah.
Ketahuilah saudaraku, adalah dikehendaki dengan amanah di sini ialah maknanya tak mengecek, tak mengelak, tidak menipu dan tidak belok. Yang kata amanah itu apa dia? Tak tipu, tak khianat. Itu amanah. Dan kata setengah ulama, makna amanah di sini iaitu pertaruhan seorang kepada seorang. Ada setengah ulama kata amanah itu ialah apabila kita bagi satu orang, tolong simpan benda. Ni duit aku nak pergi Kuala Lumpur, 2-3 hari ni nampak kawah dia naik rumah teruk sangat. Aku takut nak tinggal duit ni dalam rumah. Hang tolong jaga kan 10,000. Jaga kan. Aku nak pergi Kuala Lumpur, insya-Allah dalam seminggu aku balik main. Mempertaruhkan satu duit kepada satu orang, itu amanah, kata setengah ulama. Dan kata setengah ulama lagi, makna amanah itu ialah amanah Allah dan janjinya kepada manusia daripada junjung suruhnya dan berhenti apa yang ditegahnya. Ada kata ulama, amanah itu ialah kalau kita taat perintah Allah, apa Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tak buat, kita amanah. Setengah ulama kata macam itu. Dan kata setengah ulama, makna amanah itu ialah nur iman. Setengah ulama kata amanah itu ialah nur iman. Satu orang yang ada nur, ada iman dalam hati dia, dia satu orang yang aman. Ada setengah ulama kata begitu. Maka jadilah maknanya pada menyatakan Allah Subhanahu wa taala angkat nur iman daripada hati orang mukmin. Maka hadis ni dia kata bila kata dekat nak kiamat, Allah akan angkat amanah daripada hati manusia. Maknanya Allah angkat nur iman daripada hati manusia. Begitu dia kata. Tetapi yang munasabah dengan hadis ialah amanah dengan makna percaya dan tidak belok, tidak mengecek, tidak menipu. Maka jadilah maksudnya bab ini adalah bab yang menyatakan terangkatnya kepercayaan dan manusia menjadi belok. Ni dia kata menjelang akhir zaman manusia ni boleh kata menipu semua. Menjelang akhir zaman manusia ni sudah jadi, kalau tak tipu, kalau tak bohong, kalau tak khianat, bukan manusia. Menjelang akhir zaman manusia ni kira nak tipu orang, kira nak khianat dekat orang, kira nak belot orang, kira nak buat tak betul dekat orang. Menjelang akhir zaman keadaan ni Nabi kata akan jadi di kalangan manusia. Serta zahir dia telah ada sampai kepada kita sekarang ini. Dia kata bahkan benda ni teruk. Hari ni dia kata ni, dia tulis kitab ni berapa puluh tahun dulu, 60 tahun dulu dia tulis kitab ni. Dia kata masa tu pun cerita orang tipu orang, cerita orang makan orang, cerita keliling rumah tu ada benda-benda macam ni. Dia kata baik, maka dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi anak kepada sahabatnya Huzaifah bin Yaman. Tentu siapa dia Huzaifah bin Yaman ni? Dia asal orang Yaman, orang Hadrami, orang kata orang Hadramaut, orang Yaman. Mai ke Madinah ni, dia mai bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih kurang time dengan Abu Hurairah dia mai masuk ke Madinah. Dia satu orang sahabat yang suka tanya Nabi tentang hal akhir zaman. Ni yang kata Huzaifah bin Yaman ni, dia antara istimewa dia berbanding dengan sahabat lain, dia minat benda ni. Dia kalau jumpa Nabi, minat dia pada nak tahu apa nak jadi menjelang akhir zaman ataupun tanda-tanda akhir zaman. Huzaifah cukup minat. Jumpa Nabi dia tanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Jumpa Nabi dia tanya tentang apakah alamat nak berlaku akhir zaman. Dia minat benda ni. Dan lagi satu keistimewaan Huzaifah ni apa dia? Rahsia Nabi suka cerita kat dia. Rahsia ni maksudnya benda-benda penting yang tak boleh cerita kat semua orang. Maka Huzaifah menjadi tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana tu ada, kalau tuan-tuan baca setengah buku, dia ada cerita bagaimana Umar Al-Khattab sendiri, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, bila ada satu orang yang diragui meninggal dunia. Bukan diragui dia meninggal dunia, diragui orang tu, dan orang yang diragui ini telah meninggal dunia. Umar tanya Huzaifah, dia kata, Huzaifah, bagaimana dengan si fulan yang mati ini? Kalau Huzaifah kata dia ni problem sikit, Umar tak sembahyangkan mayat orang itu. Istimewa Huzaifah bin Yaman. Sewaktu jadi perang Khandaq tuan-tuan, yang Salman Al-Farisi bagi cadangan suruh korek parit keliling Madinah. Ketika nak jadi perang Khandaq, dalam ramai-ramai sahabat ada ni, Nabi pilih Huzaifah bin Yaman untuk menjadi spy Nabi, untuk diintip apa pergerakan musuh dan laporkan kepada Nabi. Maknanya dia ni orang kepercayaan Nabi SAW. Maka yang meriwayatkan hadis ni ialah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan dia ni pula anak kepada sahabat baik Nabi. Lagi ia tempat simpan rahsia Nabi. Dia beritahu lah, dia kata dia ni menjadi tempat simpan rahsia Nabi. Banyak benda-benda sulit Nabi cerita kat dia. Nama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, nama dia, katanya telah bercerita kepada Nabi, kepada kami, Nabi SAW dua cerita. Dia kata Nabi pernah cerita dekat kami dua benda. Sesungguhnya telah aku lihat salah satu daripada keduanya, yakni sama ada dengan kata orang ataupun perkhabaran orang mengatakan benda itu sudah ada. Dua benda Nabi cerita dekat kami. Hak satu confirm, dah jadilah, dia kata. Dan aku menanti yang satu lagi, kerana apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tidak pernah bersalahan lagi. Dia kata itu dia. Nabi beritahu dekat sahabat ni dua benda. Nabi kata akan jadi dua benda. Hak Nabi kata dua ni, satu dah jadi dah. Sahabat dah boleh tengok dah benda ni jadi. Satu tak jadi lagi. Maka dia perlu tunggu hak Nabi kata nak jadi ni bila nak jadi. Pasal apa? Pasal Nabi tidak pernah dia kata satu benda tu tak jadi. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni, dia kata apa pun benda tu jadi. Pasal apa? Pasal wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap ikut nafsu dia. Allah bagi wahyu dengan dia cakap. Maka benda yang Nabi cakap itu wahyu Allah. Maknanya benda tu tentu jadi. Begitu. Baik, makna dia kata pasti berlaku dengan tidak syak lagi, kerana semua kalamnya itu betul berlaku. Maka yang pertama yang telah aku lihat itu ialah, kata dia, haddatsana anna al-amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Dia kata telah bercerita Nabi SAW kepada kami akan bahawasanya amanah, yakni kepercayaan itu turun dia pada pangkal hati segala laki-laki. Nabi abang satu lah. Nabi kata nama kata manusia beranak mai aja amanah tu ada, tak ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi kata setiap budak dia beranak mai fitrah, memang dia cantik. Mai tu kira standard. Kalau kereta hari ni dia pakai apa, spek enggak apa. Hang beli kereta full spek tak? Tak ada spek. Specification. Manusia beranak mai atas dunia ni, spek yang mesti ada dekat dia apa dia? Amanah. Budak-budak beranak mai tak tahu bohong. Tak tahu bohong, budak. Dia lapang dia teriak, dia tak bohong. Dia lapang dia teriak. Tak pernah budak lapang gelak tak ada. Pasal memang Allah bagi tentu lah. Teriak tu lapang ke ataupun dia dah kencing nak kena salin napkin dia ke apa ke itu, dia tak pernah terbalik. Allah jadikan manusia memang macam tu. Maka di antara benda yang mai sekali dengan lahir manusia ni ialah amanah. Semua orang beranak mai orang baik, dia amanah, dia tak tahu bohong. Semua manusia macam tu. Tapi bila dia mula dah besar, dia mula dah reti dunia ni, dia mula reti bohong. Mula dah dia nak khianat ke orang dan sebagainya. Walhal Allah tak bagi benda tu dekat dia. Benda tu dia yang dicari di mana tak tahu.
Yang ni dia kata Nabi beritahu dekat kami. Maka manusia itu apabila dia lahir memang ada dah. Amanah tu sudah ada kepada dia. Dia kata. Amanah artinya kepercayaan. Maknanya dia tidak belot. Dan ada pada mula-mulanya pada sekalian laki-laki. Semua orang beranak amanah belakang. Dengan dalil sepotong hadis yang menunjukkan amanah itu mula-mulanya diturunkan Allah akan dia tinggal diam di pangkal di tengah-tengah hati segala laki-laki. Semua manusia amanah beranak dia satu orang yang amanah. Dia kata. Maka amanah itu ada ia asalnya di hati laki-laki dengan tak perlu belajar dan tidak perlu berguru. Bahkan ia ada seperti ada segala sifatnya. Dia kata amanah ni tak payah belajar, tak payah pergi mengaji, tak payah berguru. Allah dah bagilah amanah dalam hati manusia. Macam tu. Maka sabda Nabi SAW lagi, summa nazala al-Quran fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Kerana daripada sudah turun amanah itu di hati segala laki-laki yang mukmin, maka Allah buat turun Quran. Oleh kerana manusia ni bila keluar aja daripada kelam, dia sudah ada amanah. Allah bagi main Quran. Allah hantar main Nabi, kemudian Nabi mengucapkan hadis-hadis keluar daripada mulut Nabi. Quran dengan hadis kena belajar. Dia kata amanah sudah ada dalam diri. Sepatutnya manusia yang ada amanah, bila dia terima Quran, dia terima hadis, dia jadi cantik. Sepatutnya begitu, dia kata. Maka mengetahui segala orang itu daripada membaca Quran, dan mengetahui mereka itu daripada hadis Nabi. Manusia yang dilahirkan di dunia ni, yang kemudian dia belajar Quran, yang kemudian dia belajar hadis, dia ni sepatutnya jadi orang yang reti dah, disesuaikan dengan amanah yang ada dalam hati dia. Dia kata. Maka Quran diturunkan Allah kemudian daripada amanah sudah ada dalam hati manusia, iaitu dengan dalil sepotong hadis tadi. Maka dapat tahulah orang-orang akan Quran dan hadis Nabi dengan belajar dan juga dengan berguru. Tidak dia seperti amanah yang turun amanah itu, hadir amanah itu di hati segala mukmin dengan tidak perlu belajar. Allah bagi dah amanah dalam hati, tak payah belajar. Quran dengan hadis diturunkan, kita kena belajar. Dia kata. Maka itulah satu perkara daripada dua perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Huzaifah kepada sahabat-sahabat lain. Kata Huzaifah, hadis Nabi yang pertama ini sudah kami lihat sebagaimana sabdanya. Sesungguhnya amanah itu pada tiap-tiap laki-laki memang sudah ada, dan Quran dan hadis itu manusia hanya akan mengetahui dengan berguru dan juga dengan belajar. Yang ini Nabi dah beritahu. Kata Huzaifah lagi, summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian daripada hadis diceritakan oleh Nabi tentang hadis amanah turun tadi, maka Nabi ceritakan pula tentang terangkat amanah itu dan bagaimana cara amanah itu diangkat. Hak tadi dah clear lah. Zaman Nabi kebanyakan sahabat amanah. Tentu pernah dengar cerita Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar sampai cerita ni popular, dicatatkan di dalam kitab-kitab besar sejarah tentang hebatnya akhlak Sayyidina Umar. Dia jadi khalifah. Umar pernah memerintah 2/3 dunia. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab semasa dia menjadi khalifah, masa dia orang yang cukup berkuasa, duduk dalam bilik dia buat kerja hal negara, pasang satu pelita. Anak main masuk, assalamualaikum bapa, nak cakap, dan dah padam pelita, cucuk pelita satu lagi. Benar ni dicatatkan cerita ni. Ramai ustaz-ustaz ceramah tu cerita ni. Anak dia pun heran, tanya dia, bapa apa ni yang pergi padam ni, pergi pasang yang ni pasal apa? Apa jawab Sayyidina Umar? Dia kata, hak ni tadi pelita kerajaan. Bila hang mai, aku tahu dah hang tak akan bercakap tentang soal kerajaan. Hang nak cakap pasal hal rumah tangga kita, hal keluarga kita. Aku tak mau. Esok Allah tanya aku, pasal apa pergi guna pelita kerajaan nak selesai hal keluarga. Aku pasang hak ni keluarga kita. Tentu kita dengar cerita tu, kita baca dalam buku cerita ni, betul ke Umar ni jadi. Kita duk nampak Umar ni lagu Haji Umar kita duk kenal ni.
Itu masalah kita, bukan masalah Sayyidina Umar. Itu masalah kita. Pasal kita ni duk nampak lagu hak kita kena ni. Dah. Sayyidina Umar lain, Haji Umar lain. Tak sama. Umar Al-Khattab dia boleh sampai peringkat tu. Pasal kita nak cakap pun takut. Pasal kita pun tak boleh buat macam tu. Kita jadi cikgu sekolah, kita duk mengajar dalam kelas. Handphone pun ni, kita keluar bila jawab handphone. Masa kita mengajar dalam kelas, kita tinggal. Tak amanah. Malam mengajar masjid, pam, tengok pergi di sekolah, macam ada duduk. Nampak juga? Nak abang kata apa? Nak abang kata nak menunaikan tuntutan amanah tu, bukan hilang. Aduk bawa kereta jabatan pergi mengurut semua ni biasa. Yang tu kaya duk pergi mengaji masjid, mengaji. Dalam pada duk mengaji tu pakai kenderaan jabatan tu pergi mengurut badan, pakai kereta kerajaan. Jadi sampai orang kampung berlalu ni tengok pasal apa? Kereta ni duk ada rumah urut. Pasal jabatan tu tak berkenaan dengan urut-urut. Kan? Mana kata tak amanah. Nak abang kata tak amanah. Belum bercakap tentang salah guna puasa. Itu dah dekat lagi. Belum bercakap tentang salah guna puasa. Duduk pada kedudukan itu, dia misuse kuasa yang ada dekat dia pada jawatan itu. Itu terus cakap lah. Apa kita nak banding dengan Sayyidina Umar yang pada pelita susuh pelita ni terlalu jauh. Sejauh langit dan bumi. Sejauh timur dan barat. So, macam mana kita ni nak rasa selesa, nak rasa kata kita ni tak apa dah. Pasal apa? Pasal aku nama aku Umar juga. Tak boleh. Sifat Umar itu tak ada kat kita. Cuma nama dia kita pakai. Tetapi sifat dia tak ada kat kita. Ni dia nak cerita pasal amanah. Maka bila bercakap tentang amanah ni kita takut. Kita pun takut. Pasal apa? Pasal kita pun, saya sendiri pun tak boleh memenuhi 100% tuntutan amanah itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Maka ni dia nak cerita dekat kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat amanah itu daripada hati manusia. Sesungguhnya pada sepotong hadis itu menunjukkan terangkat amanah itu. Juga dia kata sambungannya yang lagi akan datang menunjukkan cara kaifiat Allah mengangkat amanah daripada hati manusia. Manusia beranak mai amanah dah ada dalam hati. Tetapi kemudiannya manusia yang dilahirkan dengan amanah tu kemudiannya tak ada amanah pada diri dia. Maknanya amanah tu Allah dah ambil balik. Macam mana cara Allah ambil amanah itu? Banyak hadis tentang kalau nak cerita tentang hadis apa nama Allah mengangkat ilmu. Ada juga satu hadis cerita Allah mengangkat ilmu daripada dunia ni. Macam mana cara Allah mengangkat ilmu? Dengan cara mematikan alim ulama. Seorang alim ulama mati. Hak ganti tawaklah. Tak macam ada dulu. Kalau dulu kita ada satu ulama seumpama Imam Abu Hanifah. Kalau dulu kita ada satu ulama seumpama Imam Malik bin Anas. Kalau dulu kita ada ulama seumpama Imam Asy-Syafi'i. Kalau dulu kita ada satu ulama seumpama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dulu kita ada orang-orang yang seumpama itu yang boleh dijadikan rujukan ummah, hari ini tak ada. Hari ini hebat dalam dunia ni, dalam dunia Islam hari ini, yang hebat, yang nama dia disebut-sebut ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi di peringkat internasional. Walaupun dia tidak ditabal sebagai rujukan kepada golongan Sunni dalam Islam, tetapi nampak hari ini kira dialah nampak yang agak prominent, yang nampak agak outstanding, yang nampak agak orang boleh dengar apa dia kata, yang nampak agak pendapat dia diterima pakai oleh majoriti orang Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak sehebat Imam Abu Hanifah, tidak sehebat Imam Malik, tidak sehebat Imam Asy-Syafi'i, tidak sehebat Imam Hanbali, tidak sehebat itu pun takat tu ada. Mai ke tempat kita ni, turun mai ke Malaysia ni habis. Tahu. Yang tak tahu, yang ni tak faham, yang ni kelam WhatsApp, yang apa, tapi orang tanya duk jawab macam dia alim besar punya ramai tu ada.
Ada hari ini dengan tak teramana ni, tapi takut tuan-tuan, takut tuan-tuan. Bagaimana berlapang dadanya imam-imam besar yang hebat itu. Kita bercakap tentang Imam Abu Hanifah, kita bercakap tentang Imam Malik, kita bercakap tentang Imam Syafi'i, kita bercakap tentang Imam Hanbali. Macam mana hebat mereka ni? Imam Syafi'i anak murid Imam Malik. Walaupun Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i dia mazhab Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i sendiri itu Imam Malik guru dia. Bagaimana hormatnya dia kepada Imam Malik ni, sampai dicatat dalam buku. Cerita kata Imam Syafi'i tidur malam kaki tu tak unjuk di arah rumah Imam Malik. Hormat dekat guru. Dia tidur malam kaki dia tu, dia tak tala di belah rumah tu guru tu. Pasal apa? Dia kata siapalah aku nak ulur kaki di dekat dia. Dia guru aku. Imam Syafi'i. Hak tu jadi masalah lah ni bukan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Hak tu jadi masalah lah ni orang ikut Imam Malik dengan orang ikut Imam Syafi'i. Hak tu jadi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal akhlak tidak ada. Pasal akhlak tidak ada, maka tidak ada hormat kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dia nak cerita dengan kita benda ni, dia kata. Jadi dia kata mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala angkat daripada orang Islam itu amanah, yakni kepercayaan seorang kepada seorang. Dia start macam tu. Dia start apa dia? Dia start dengan Allah ambil kepercayaan kita dekat kawan kita. Dia start macam tu. Amanah ni Allah angkat naik balik dengan cara macam mana? Dengan cara kita dengan kawan pun tak percaya benar. Ni kawan baik kita ni, daripada berapa puluh tahun dah duduk kawan dengan dia, daripada kecil-kecil tak masuk sekolah lagi dah duduk kawan dengan dia, sampai hari ni kita kawan dia, tapi tak percaya dekat dia 75% aja, 25% simpan. Dia start tu. Dia start tu, dia kata. Maka manakala sudah Allah Ta'ala angkat amanah itu, jadilah di antara orang-orang Islam itu berunjuk beri, berjual beli dan sebagainya, semuanya dengan belot, dengan tipu. Orang ini tidak dapat percayakan orang ini, dan orang ini tidak dapat percayakan orang ini. Masing-masingnya berbelot dan juga berkhianat dan bertipu-tipu. Dia jadi macam tu. Dia main satu time apa kita tak percaya ke orang. Kita tak percaya ke orang. Kawan kita pun kita tak percaya. Abang kita pun kita tak percaya. Kak kita pun kita tak percaya. Lebih parah lagi, mak kita pun kita tak percaya. Oh, kacau. Kacau. Tuan-tuan percayalah kata ada orang yang kat mak boleh tak percaya. Ada. Bermakna amanah Allah sudah angkat balik, maka tidak ada kepercayaan antara satu orang dengan satu orang. Sekiranya satu orang mukmin itu harap percaya kepada kawannya, minta tolong untuk lihatkan hal anak isterinya sepeninggalan dia musafir 2-3 hari ataupun lebih, maka pada masa peninggalannya itu kawannya yang dipercayakan tadi sudahlah menggula-gulakan dan membuat pesona ke atas anak isterinya dengan apa jalan yang boleh sampai dia dapat membusukkan nama anak isteri orang tadi, ataupun sampai ke tahap berzina dia dengan anak isteri orang itu. Dia akan main satu time esok, dia kata menjelang kiamat, sampai orang hak kita trust, orang hak kita percaya, harapkan pagang makan padi, harapkan haruan makan anak, harap apa lagi. Dia jadi begitu. Kita nak kena pergi outstation mana ke apa-apa, semua kita pesan dekat dia, kata ni aku minta tolong ni, aku mungkin seminggu nak kena pergi ni apa outstation apa semua ni, aku minta tolong hang satu, bini aku tak pergi bawa kereta, tak lagi apa urusan nak pergi sana sini, payah hang tolong tak kata apa-apa hal, kalau depa telefon ke ataupun depa tak telefon kan, sekali hang mai tanya depa apa-apa hal, aku minta tolong hang, aku tak ada orang lain nak minta tolong. Kita betul dengan dia. Dia pun kata tak apa, ini perkara kecil. Kita cungit pergi, sini dia duk main, dia duk buat cerita lain. Ni, macam contoh dia bawa ni. Dia main, jadi cerita lain. Sampai dia boleh membawa kepada apa? Dia berzina dengan bini kawan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kerosakan berlaku kerana amanah sudah tidak ada. Boleh sampai ke tahap itu. Hari ini tentu bukan tahu ni kecil ni. Hari ini lagi dahsyatnya ada jadi. Hari ini lagi dahsyat punya ada jadi. Bukan kata laki outstation pergi seminggu dah. Laki pergi kerja dia dah main dah di rumah.
Laki pergi kerja. Ni kawan baik laki ni. Laki pergi kerja, dia dah main dah di rumah, dia dah buat tak elok dah di rumah ni. Laki balik-balik tengok ada kasut orang jantan depan pintu rumah tu apa ni, masuk tu tengok dalam tempat kerja tak elok. Hari ni dia dah sampai tahap tu dah. Itu pun kira kecil lagi tuan-tuan. Bonoh terus hari ni. Bonoh tu pun kecil lagi tuan-tuan. Dia bonoh pakai bom terus hari ni. Jangan susah. Kalau tak susah, cara habis dah. Tak habis lagi cara hari ni. Mesti ada orang buat. Siapa? Wallahu'alam. Tuhan sahaja yang tahu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata ada pun tiada dipedulikan daripada susah payah yang kena ke atas anak isteri yang dipesan itu. Orang terus tolong tengok pun susah payah apa, lain benda yang dia main buat di rumah kawan ni. Dan jika sekiranya seorang mukmin harap percaya kepada satu orang yang ditumpangkan dan ditaruhkan, disimpankan akan harta bendanya masalah, tiba-tiba sudahlah dapat ia akan hartanya telah dihabiskan oleh orang yang menjadi tempat simpannya itu. Dia simpan duit. Dia tanya aku nak pergi rumah anak aku di Kuala Lumpur. Ni 10,000 ni hang tolong simpan. Aku nak tinggal di rumah aku takut tak lagi kawak masuk. Aku nak tipu di bank pun tak ada dah. Bank dah tutup dah. Aku emergency nak kena tilang ni. Aku nak bawa 10,000 pergi Kuala Lumpur ni. Kawak dah tak lagi apa-apa jadi ikut jalan. Hang tolong pegang dah. Seminggu aku balik insya-Allah. Seminggu aku balik hang bagi balik. Balik main seminggu duk tanya dia duk nahi tak tahu dia kata. Ni apa ni hang cakap apa? Cakap apa? Aku cakap pasal duit aku bagi hang tolong simpan hari tu. Duit apa? Dia lupa tanya begitu. Dia ni dah cerita dah. Dia tanya untuk melawak bukan RM10. RM10,000 ya dah. Dah apa dia? RM10 apa dia? RM10,000 apa aku tak tahu. Dia lupa begitu. Boleh kena sakit jantung kan? Boleh kena sakit jantung. Contohnya ada pegang dada, ada umur begitu. Ni apa ni dia ada buat kita RM10,000 tak tahu ni. Aku terang-terang aku bagi kat hang tu. Jangan ada buat pakai dengan aku. Dia kata sumpah Allah. Sumpah dengan nama Tuhan anda. Sumpah Allah aku tak tahu. Hang jangan main buat cerita lagu ni kat aku. Kacau dah. Boleh jadi lah anda ni. Duk jadi. Bukan boleh jadi, duk jadi. Nampak bagus. Nampak satu haji bagus pergi Mekah. Buat haji saja pun 4-5 kali. Jadi broker tanah. Kutip nama orang dalam kampung ni, kita nak beli tanah apa ni, tanah Cina ni apa semua, mai kita pegang beli, kita beli tanah ni bagi jadi hak orang kita ni apa tu, semangat beli. Kawan ada duit kata nak ambil lebih lah, tak apa saya ambil 5 lot. Kawan ambil satu lot tak apalah, kawan ni ambil 5 lot, dia ada duit saya ambil 5 lot, bayar harga untuk 5 lot. Kawan ada 1 lot bayar untuk 1 lot. Satu itu kira-kira siap mes semua orang dapat seorang 2 lot. Kawan beli 1 lot, dapat 2 lot, sujud syukur lah. Hari ni tu dah kira tuan-tuan, nak minum arak pun bismillah. Dia balas harta orang pun dia sujud syukur. Dia terlalu sampai macam tu, ya Allah. Kawan yang bayar duit untuk 5 lot, kata dapat 2 lot ni nak jadi macam mana? Pergi jumpa balik Pak Haji, habis Mekah, pergi buat haji 5 kali ni. Pergi jumpa balik, dia kata, Haji, saya ambil 5 lot dulu ni pasal dapat 2. Aku tak tahu, semua doa ya, dia kata semua doa. Weh. Pak Haji jangan buat dulu ni, Pak Haji. Dulu aku tak tahu, pergi balik, aku pening kepala tadi. Jangan begitu. Kawan ni nak cari duit, nak beli 5 lot pun bercerai nyawa nak dapat duit banyak tu. Jangan kata bayar 5 lot dapat 2 lot. Tuan-tuan, ni contoh ni bukan dia main ilham tak, benda hak jadi dah. Orang main jumpa kita, main mengadu benda ni. Ustaz ni macam mana nak buat ni jadi lagu ni? Kita tanya dia balik lah, ada hitam putih lah, ada surat bertulis lah, kata hang bayar duit untuk 5 lot apa, resit ke apa kan? Tak ada lah, tak, saya percaya lah, dia satu haji bagus kan, kata. Haji pun macam-macam. Haji macam-macam, kita kata ada, bukan Quran, dia ada satu cara dia. Bab-bab yang tempuh duit apa semua tu dalam bab hutang. Quran kata apa? Quran kata, Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Quran kata apabila kamu ada satu hutang dengan janji nak bayar pada satu masa, faktubu, tulis. Tujuan dia apa? Bukan tulis itu makna kita tak percaya kat dia, dia tak percaya dia, bukan itu. Tujuan dia masa depan esok tak jadi masalah. Tujuan dia ni dia bukti tu ada, surat perjanjian tu ada, saya send ni dia salinan kat menalan dia semua ada.
Tujuan dia supaya tak berkelahi kemudian hari. Tapi orang kita ni, Quran suruh dia tak mau ikut. Dia tak mau ikut, dia tulis-tulis apa dia tak percaya kat aku. Dia tanya aku, kita berkata tak apa, bayar jadi kata. Pasal apa tuan-tuan? Dia balik kepada tajuk yang kita baca malam ni. Tajuk dia apa? Amanah Allah sudah angkat. Maka jadi benda-benda macam ni. Maka tiba-tiba sudahlah dapat dia akan hartanya telah dihabiskan oleh orang yang menjadi tempat dia tumpang simpan harta dia tadi. Maka engkar orang itu akan diam. Dan tidak ada suatu apa yang ditumpangkan. Dia kata, bila yang bagi duit kat aku 10,000 ni, bila? Dia buat macam tu. Kita perlu beralih. Tengok kau ada kamera, dia buat syuting filem ke apa. Jadi tak ada syuting apa. Dia nak balas duit kita. Pasal apa? Amanah sudah tidak ada. Ini dia nak beritahu. Atau dia kata mengaku dia berhutang kayu arah, maka habislah pertaruhan itu dimakannya, tetapi tidak dapat dituntut lagi sampai mati. Habis. Dia kata tak ada. Bila yang hantar duit kat aku, bila apa semua tak ada. Dia kata tidak ada amanah. Dan dia kata apabila berjual beli satu orang kepada seorang, maka berkatalah orang yang membeli, misalnya, aku harap kepada iman kamu dan nama kamu dan agama kamu, aku harap kiranya barang yang kamu jual pada aku ini elok. Kita nak beli satu orang daripada kawan kita kata kat dia, aku percaya kat hang, aku percaya kat hang, dan aku percaya barang yang anak jual kat aku ni barang yang elok. Kita begitu. Dia kata, aku harapkan kamu pilihkan aku yang bagus-bagus. Kita nak pergi beli terian lah misalnya, kawan ni jual terian, kita nak pergi beli, dia pun kawan kita kenal lama. Kita kata dia ni kira macam mana? Dia kata kira kilo. Sekilo berapa? Dia kata bila sekilo RM1. Okey. Ambil wang 20 je dia dah. Anak-anak lu dah ramai di rumah, ambil wang 20 je. Dia kata ambil sendiri ya. Tahu hak jual, dia kata ambil sendiri. Kita kata saya, aku mana lah nak reti, aku tak pernah ada buah darian, aku tak ada dusun, aku pun tak tahu buah elok tak elok. Hang duk jual rian dah lama dah, aku percayakan hang. Hang cari hak elok bagi kat aku. Elok sungguh. Balik buka jadi Sarawak semua. Kan? Kalau dia memang tak tahu sungguh, mungkinlah satu bab. Tapi kalau dia memang tahu saja, dia tolak main buah mangkak bagi kat kita, kira tak amanah. Kita dah kata dekat dia, aku percaya hang, aku percaya hang, aku serah dekat hang, cari hak elok ni bagi kat aku. Anak-anak aku balik daripada habis semua ni, balik raya ni, hang tolong cari hak elok ni bagi kat aku. Elok suruh dia bagi. Nampak tak? Dia kata apa? Amanah sudah tidak ada. Maka tidaklah aku mau memilih lagi. Dia kata aku tak mau pilih, hang tolong pilih bagi kat aku. Kerana aku tahu engkau orang baik. Engkau anak halal pula dah. Anak halal dia dah. Engkau anak halal. Turun-temurun ada bangsa dan keturunan. Bapa kamu tak pernah menipu. Harapkan kamu sahajalah aku. Aku percaya tak hang. Dia kata aku tahu dia berada yang takkan nak pergi beli teriak, hidup karang macam ni semua. Hidup kata dia, orang baik, pak hang aku kenal, tuan hang aku kenal, kerana nak beli terian 3 biji, tak payah lalu tu. Tapi dia nak buat contoh, nak abang kata betapa percayanya kita dekat kawan ini. Pasal apa? Pasal keturunan dia semua kita kenal. Dia orang baik-baik. Aku percaya hang tak tipu aku. InsyaAllah. Jadi Sarawak habis terian tu tak boleh makan semua. Tiba-tiba apabila sudah diterima barang yang diharapkan daripadanya itu, sudahlah kena tipu dan kena helak. Sengaja diperbuatnya dan disembunyikannya oleh orang yang diharap dan dipercayakan itu akan segala aib yang diberinya, dan harganya telah dihabiskannya habis. Dapat barang memang sah kena tipu. Terkadang dia kata bila dituntut kembali kepadanya lalu bersumpah dia mengatakan elok. Ada orang yang jenis ni pun ada, dia beli teriak. Dia dah tadi dah kata aku percaya kan cari buah elok aku. Tapi aku nak kata hang satu, hang tipu aku cari hang sampai ke danau aku pergi cari. Dia ni kata aku duduk kubur panjang ni jangan pergi cari ke danau. Dah, hang lari mana aku cari? Hang jawab balik buah mangga. Dia bawa buah tu pergi cari balik kawan ni. Dia bawa pergi cari balik ni. Dia kata ni, hang bagi apa ni kat aku ni? Dia tanya balik. Kawan tu pula duk mengerah pula. Dia kata apa? Dia kata aku bagi buah elok ni, hang pergi beli tang mana ni hang bagi kat aku? Tak lagi kulit terian tu makan muka. Benar ada dalam masyarakat ni benda apa tu dia boleh jadi sampai masuk hospital. Ni yang kata manusia ni, dia kata pasal apa ni jadi pasal amanah sudah tidak ada dalam hati manusia ramai. Demikianlah amanah itu telah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata
Kata Huzaifah lagi, faqala yanamu ar-rajul an-nawma fatuqbadu al-amanah min qalbi fayadhallu atharuha al-waqta. Dia kata maka sabda Nabi SAW, tidaklah satu laki-laki akan satu tidur, maka digenggamnya, diambil kembali oleh Allah akan amanah daripada hatinya, maka jadilah berbekeh-bekeh tinggal amanah itu pada hati dia. Ini periksa pertama, Tuhan tarik amanah. Satu orang yang terkenal bagus, amanah, jujur, apa semua, Tuhan ambil sikit daripada amanah dia. Tuhan tak ambil semua, ambil sikit. Masih ada lagi kaki-baki berbekeh-bekeh amanah dalam diri dia. Contoh dia kata, masalah amanah itu mula-mula Allah angkat, Allah tinggal sikit-sikit. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu, tahulah kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kaifiah ataupun cara mula-mula Allah angkat amanah, iaitu Allah angkat di dalam tidur satu orang itu, yakni di dalam lalai, di dalam lali dia, di dalam jendera dia, menurut nafsu syaitan. Maka suka akan dapat harta orang dengan tidak pernah lelah, dijadikan Tuhan mau menipu dan mau mengelak, maka ia pun langsung menurut was-was syaitan. Ada lagi semayang dia buat juga lagi, apa semua dia ada lagi, tapi sebab dia teralih dengan seronok dunia, sanggup menipu. Bukan kata dia jahat terus dah tak. Semayang elok lagi, apa semua nampak cantik lagi, tapi amanah dah tak ada. Kerana apa? Kerana tertarik dengan dunia. Siapa tak mau kaya? Di soalan kalau tanya manusia secara jujur, siapa dalam dunia ni yang tak mau kaya? Siapa dalam dunia ni tak mau duit? Kalau kata kaya lah sebesar sangat. Siapa dalam dunia ni tak mau duit? Manusia ni kalau waras fikiran, duit tak tolak. Duit tak tolak. Cuma beza manusia ni apa? Ada yang mau duit tapi jalan halal baru dia ambil. Tapi ada yang mau duit, syubhat lebih kurang arah pun tak apa sekali, tak apa. Ini beza. Tapi tak mau duit, semua manusia mau. Beza dia kamu saja. Beza dia apa? Iman, amanah. Ada tak dalam diri dia? Kalau ada, dia pastikan halal baru dia ambil. Nampak sama-sama, nampak syubhat, nampak tak tahu boleh tak boleh, dia tak mahu. Ada macam tu. Ada yang Allah dia kata, aku pun buat sekali yang pengen bertobat. Ada juga. Ada jenis macam ni kan. Bila rasuah ni sampai takat orang nak bagi RM50, dia boleh sabar. RM50 dia kata, apa? Ingat aku ni apa? Aku jenis makan benda haram tak? Pasal RM50. Pasal RM50. Buka cek main RM50,000. Sorah tak keluar lah. Sorah tak keluar. Nampak satu macam ya. Ingat dalam hati dia kata, tak apa sekali yang aku lepas ni aku tak buat, aku tobat. Sapu juga RM50,000 ni. Ada. Hati dia macam dia ada. Bukan tak mau tu kerana tak mau rasuah. Tak mau tu pasal sikit. Kalau bagi banyak, alhamdulillah dah apa pun dah. Tapi ini dalam hati tu istighfar. Astagfirullahaladzim. Ujian tiga aku. Astagfirullahaladzim. Apalah Allah nak uji aku. Tak apalah sekali tak bawa. Ambil juga. Sekali. Lepas ni aku taubat boleh. Yang inilah yang kata manusia ni, mula-mula Allah angkat iman, Allah angkat amanah daripada hati dia tu. Ada lagi tinggal sikit-sikit. Ada lagi. Ada tu yang menyebabkan dia jadi tu takut-takut, mau takut-takut, tapi mau. Pasal apa? Pasal Tuhan angkat setengah. Ada lagi setengah amanah dalam hati dia. Dia kata. Katanya, tidak mengapa kali ini. Dia kata, tidak mengapa kali ini. Jangan diaku ada padamu harta orang itu. Dia kata, sekali ini tak apa sekali. Tunggu, tak kita buat contoh ada tu. Dia kata sekali lah, aku pun tak buat doa dia. Allah Ta'ala tahu ni. Sekali ni, sapu juga. Sekali ni. Dia kata. Atau dia kata, beri dia barang yang borak-borak pada orang membeli itu sekali ini. Dan kemudian hari, jual yang elok-elok. Ini ada juga ni macam ni. Dalam jual beli ini, dia tipu. Maka ia pun memberikan serta menyembunyikan apa aib yang diberinya itu. Maka jadilah tak ada kepercayaan padanya. Jenis jual buah kan. Buah muka lekang ni tak buang apa aja. Bawah tu boleh baik dah. Kena
Rasa atas ni. Tak apa, boleh rasa dia kata apa kita anak cucu Nabi Adam ni nak berkira apa? Cakap cukup sedap ni. Kita pergi tanya, nak rasa tu kita mula-mula kita tanya buah elok, buah manis, buah letang kan? Dia kata buah biasalah Pak Haji. Tak apa Pak Haji, rasa Pak Haji, tak apa dah. Tak apa biar rasa, kita tanya dia. Allah, anak cucu Nabi Adam ni nak berkira apa? Rasa Pak Haji, rasa 2-3 biji tu tak apa. Kita pun makan. Boleh lah, bagi 3 kilo. 3 kilo tu at bawah. 3 kilo tu at bawah. Balik-balik buah dalam mulut, rambut kaitin jadi lurus. Kacak, kena. Ui, kata dia ni buat kat aku sibuk. Tuan-tuan, dia boleh buat juga. Bukan dia tak tahu. Saja purposely, dengan niat dia bubuh elok di atas, masaknya ada di bawah. Dengan niat dia buat kerja belok, dia buat kerja tipu orang. Maka ia pun memberikan serta menyembunyikan apa aib yang diberinya. Maka jadilah tak ada kepercayaan pada diri dia. Hanya tinggal bekas-bekas sikit-sikit, yakni sikit bekas oleh yang demikian itu jua. Maka katanya sekali-kali jangan diberi aib pada apa-apa. Kemudian tak kala datang orang lain diperbuatnya demikian juga. Lama-lama berjalanlah dia di dalam menipu dan mengelak itu. Dia duk buat, bila benda tak elok ni duk buat, duk turun buat. Habis. Lama-lama benda tu sudah jadi amalan hari-hari. Mula-mula dia kata dia ni buat, aku tipu dia ni sekali dah, aku tipu dia ni sekali, aku tipu dia ni, semua kena orang sekali dah. Hari ni orang ni seorang sekali, esok dia pergi menjaga di nak lain, di pekan hari lain pula, kau ni sekali, dia lama-lama dia ada bila-bila dia tipu. Sampai lah kita yang biasa kenal ni kan, main tengok muka dia pun nampak macam biji mutan macam. Dia jadi lagu. Dia yang menyebabkan orang pergi tengok dia jadi lagu. Maka tidak ada lagi boleh dipercayai dia itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yanamu naumah fatuqbadul amanah min qalbi, fa yadhallu atharuha mithla al-majli kajamrin dahrajtahu ala rijlihi fanafiqat fatarahu munkabira wa laysa fihi syai'." Maka tidur dia akan satu tidur lagi. Maka digenggam, dia ambil akan amanah itu daripada hatinya. Maka jadilah bekas seperti melecup api, seperti bara yang engkau golekkan dia di atas kaki kamu. Maka melecup kaki itu. Maka engkau nampak akan dia naik gelembung, padahal tiada padanya sesuatu. Dia main satu peringkat lagi, Tuhan angkat terus amanah daripada hati manusia ni, sehinggalah manusia ni jadi orang yang langsung tak ada amanah ketika dia hidup di dalam dunia. Tentu muka sebelah tu dia kata, kemudian kata Huzaifah lagi, summa akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlih. Kemudian daripada sudah habis khabar Nabi akan terangkat amanah itu, Nabi ambil satu anak batu, Nabi golek di atas kaki Nabi, nak menerangkan rupa bara api yang bergolek atas kaki. Maka tak tinggallah apa di atas kaki itu, melainkan melecup saja. Begitulah amanah akhirnya, tidak tinggal lagi, melainkan hanya bekasnya saja. Nabi buat contoh. Amanah ni akhirnya tinggal perkataan saja. Tinggal perkataan, tinggal di papan tanda. Bersih, cekap, amanah. Tinggal papan tanda aja amanah. Orang sudah tidak ada amanah. Amanah ni cuma ada di poster, cuma ada di signboard, cuma ada di dinding pejabat. Tapi dalam hati orang yang buat kerja dalam pejabat itu sudah tidak ada amanah lagi. Ibarat dia apa? Nabi kata ibarat kata bara api mai golek atas kulit badan kita, dia jadi melecup. Melecup itu tak ada apa, gelembung saja ya. Nampak macam amanah, nampak macam ada gelembung. Cucuk tengok kosong, dalam tak ada apa. Manusia ni pun begitu. Nampak macam amanah, tapi tidak ada amanah pada diri dia. Kemudian sambung hadis tu, qala, dia kata fayusbihun nas yatabaya'un la yakadu ahaduhum yu'addil amanah. Nabi kata apa? Maka jadilah orang-orang yang berjual beli mereka itu hampir-hampir satu orang daripada mereka itu tidak menunaikan amanah. Nabi kata akan sampai satu masa tak ada seorang pun yang amanah dalam dunia. Dia akan jadi macam tu. Yang ni tiada boleh dipercayai dan tiada boleh berserah apa-apa padanya. Sampai satu peringkat tak ada siapa boleh kita percaya dalam dunia. Baru ni jadi di satu masjid di sebuah negeri antah berantah.
nak semayang jemaah. Tadi saya ada sembang cerita tadi. Ada sahabat main beraya di rumah. Mereka cerita ustaz, mereka kata kami pergi semayang di satu masjid baru ni, terjadi semayang jemaah. Masuk waktu dah, tak mula-mula pergi semayang. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak baca khutbah. Masjid besar, tak ada orang nak baca khutbah. Pengurusi masjid bangkit, duduk tinjau tengok, tak ada ni. Buat pengumuman, pegang mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi kepada tuan-tuan yang boleh baca khutbah, sila tampil ke depan, tolong baca khutbah. Dah jadilah, benda ni dah jadi. Tolong tampil ke depan untuk baca khutbah. Tak ada apa lah nak bagi pergi. Kalau boleh pun takut. Tapi dah jadi lagu tu, buat panggil-panggil lagu tu, tak boleh pergi. Keleceh, tangga, member tu dah lagi saja. Kan? Umat lagi, tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan, minta tolong. Siapa-siapa boleh minta tolong ni, masa ada berjalan, orang bukan nak kerja pula ni, tak lagi. Tak ada apa ya. Tuan-tuan, saya merayu dekat tuan-tuan, jaga kuasa ni. Saya merayu dekat tuan-tuan, tolong tak? Tolong, kita tolong sama-sama kita ni. Tak ada juga. Tangkap kawan ada jenggot dengan pakai jubah. Dah bagi tungkat ke dah, minta dah tolong tu, ucat dah tolong. Oh, jangan aku baru balik umrah dia tu pakai jubah. Jangan lupa melawak dulu ni, tak lagi. Aku balik, ya aku tak bayar ke. Dia tak kata lagu tu, tapi dia kata saya tak boleh, saya dah. Saya tolonglah kalau tuan tak boleh, siapa boleh? Tanya dia. Yang tu saya tak tahu lah, tapi saya tak boleh. Jadi, tuan-tuan, saya yang duduk dengar daripada cerita di Bombay Raya, ada buat cerita macam ni. Kan? Jadi, direngkahkan cerita. Bangkit satu orang tua lagi pula, bangkit. Dia pergi dekat hamba Allah yang jubah jenggot ni. Ni, dia kata, tolonglah pakcik minta tolong. Pakcik minta tolong, tolong saya baca. Kalau tersilap, kalau salah, kalau berdosa, pakcik tanggung. Tuan-tuan, ini cerita ni jadi macam tu. Masa tu berjalan. Ni satu masjid bergaduh cangak ni apa jadi dulu ni awak ni. Aku main tang ni pasal tang ni selalu khutbah habis awal. Bila buat lagu ni habis lambat. Hak muda-muda nakal-nakal ni turun tak betul lah. Dia kata ni apa nak jadi apa ni. Mangkit tidak. Tolong tak, dia kata ni pakcik. Kalau jadi salah silap apa kalau berdosa pakcik tanggung, tak faham, tolong nak dah. Hamba Allah ni pun naik, bacalah dengan keupayaan yang ada dekat dia. Agak-agak agak baca bila mangkak-mangkak apa-apa macam menangkap sampai habis. Jemaah berikutnya tak pilih dia tu kan. Dia takut main malai pula ya. Kalau pergi duduk ujung-ujung. Tuan-tuan, apa yang nak kata? Kalau kau belah Kedah, saya ingat tak jadilah. Kau belah negeri yang jenis ni sikit ni. Ingat? Negeri yang jenis antah berantah ni. Ingat? Hari ni, kalau di setengah negeri, karya nak jadi imam, tu imam ada, tu imam tua ni meninggal, ganti tak ada. Tak ada di kalangan anak karya tu, tak ada yang mengaji agama, tak ada. Ni siapa nak ganti ni? Orang tua ni dah haram dah. Siapa nak ganti ni? Tak ada. Benar. Import. Ambil imam daripada luar, daripada kampung sebelah ke, daripada mana ke, import main. Jemaah tolong main. Hari-hari biasa ni tak apalah. Pencin-pencin cikgu, pencin mata-mata, pencin apa ni. Baca sedap sikit, ngasih imam. Untuk nak mengendalikan solat jemaah ni, pasal dia dengan khutbah dia ada dengan rukun khutbah dia dengan apa ni, tak semua orang berani. Terpaksa ambil daripada luar main. Tolong saya. Itulah. Keadaan sudah jadi macam tu. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Kita duk baca ni apa dia? Orang yang dipercayai satu masa itu sampai tak ada. Kalau daripada yang membeli, yang pembeli tadi, kadang-kadang dibawakannya uang perak palsu dengan diam-diam akan dirinya, ia membayarnya. Pakai duit palsu dibayar. Ni perak orang yang membeli. Dia tipu cara tu. Dia duit palsu, dia duk lepas masuk dalam pasaran.
50 semua dia palsu. Dia menipu daripada awal dah. Dan kalau yang berjual buah-buahan, dia kata maka digaulnya yang buruk dengan yang elok, ataupun didedahkannya, ditunjuknya yang elok, dan waktu menimbang dan waktu menyukat, ditimbang dan disukatnya sekali dengan yang buruk-buruk. Kita buat contoh tadi. Ini berlaku sangat dalam masyarakat. Dan jikalau daripada yang menjual kain ataupun apa-apa pakaian, jika setera dicampur, dikatakan setera tidak campur. Tipu macam tu pula. Jual kain, cara jual kain. Dia kata ni pure silk. Dia kata sutera asli, tak ada campur. Padahal campur. Jika bukan asli, dikatakan asli. Dan jika ada cacat, didiamkan dan sebagainya. Daripada jual beli yang tiada dipercayai itu. Sabda Nabi SAW lagi, hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Sehinggalah dikata orang bahawasanya cucu si Anu itu satu orang yang sangat amanah dan dipercayai. Oleh kerana semua orang lain daripada itu belot dan penipu belaka, maka memencil dia seorang di dalam orang ramai itu sebagai orang yang paling amanah, dan masyhur dia pada semua orang. Anak cucu si Anu itulah sahaja yang amanah pada jual belinya dan pada segenap perkara dan kira bicara dengan dia. Itu dia. Nabi kata apa? Sampai satu masa esok ni, orang baik ini tinggal seorang. Semua orang kenal dia. Inilah satu orang yang baik. Orang lain semua tak boleh percaya. Jadi imam masjid, orang mai jumpa dia. Jadi dia imam, orang mai jumpa dia, kata ni tu imam, saya orang tua saya baru meninggal, dia ada tinggal duit sikit, kami adik-beradik semua sepakat yang ni kira nak buat wakaf mak kami. Bagi kat tu imam, tengoklah kalau nak tambah muruk masjid ke, nak pergi sekolah masjid ke apakah, pakai duit ni. Mudah-mudahan adalah kebaikan dekat arwah mak saya, arwah pak saya. Bagi tu imam itu tak payah kata dah. Kalau sampai tu imam pun tidak amanah, tentu nak cari siapa amanah dalam kampung. Mai pula satu orang bawa duit 10,000, jumpa nampak ustaz, nampak bagi hidup mengajar masjid, nampak semua cantik, berjumpa ustaz ni, saya duit zakat 10,000, saya wakilkan dekat ustaz. Dia kata saya wakilkan dekat ustaz. Ustaz tolonglah tengok kalau jumpa orang-orang susah ke apa, ustaz tolong bagi duit zakat ni. Dia pun tak baca Allah, insyaAllah. Kalau dia pusing balik, dia fikir-fikir balik, aku pun asnaf zakat juga. Aku pun asnaf juga. Aku ni ustaz dia dah. Sabilillah. 10,000 dekat aku. Tak amanah. Nampak tak? Akhir zaman. Boleh jadi macam ni. Sampai satu tahap ni, kita ni jadi tak tahu aku nak percaya siapa ni. Aku nak percaya siapa ni. Tengok betul masjid tu katuk sekolah dia buat baru. Kita dia nak duit mak kita, ayah kita lah. Kita tanya bendahari masjid. Kita kata ni buat sekolah baru ni pakai duit hak saya, hak orang tua saya bagi itu kan. Bendahari kita tak tahu. Bila bagi? Ada saya tak bagi, saya bagi lagi imam. Tak ada. Tuan-tuan, yang kata akhir zaman ni dia boleh jadi macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata amanah Allah angkat. Amanah Allah angkat. Begitu. Baik, dia kata masalah. Jarang-jarang orang ada bersifat amanah itu. Wallahualam kita kata. Jarang-jarang ada orang yang bersifat. Sampai satu tahap, dia kata sampai nak cari orang yang betul-betul amanah. Tak ada. Sampai satu time esok ni nak cari orang yang betul-betul amanah ni tak ada. Dia ni ada kes, dia ni ada hal, dia ni macam ni, dia ni tipu, dia semua ada cerita. Siapa amanah dalam dunia ni? Maka hampir-hampir tidak ada orang yang amanah di dalam alam. Kemudian dia akan sambung hadis ni. Dia main pula satu cerita pula. Dia kata apa? Main satu orang tu, dia kata main satu orang. Semua orang dalam negeri itu kata dia yang amanah. Pasal apa? Pasal nampak zahirnya dia amanah. Rupa-rupanya dia pun penipu dia. Dia akan main tahap esok ni. Ni akan datang insya-Allah panjang umur. Bulan 1 pula kuliah, bulan 2 boleh cuti pula kan. Cuti sekolah. Jadi bulan depan tak nak kuliah. Insya-Allah bulan 1 panjang umur, Allah bagi kita sihat, Allah bagi ruang masa, kita sambung. Insya-Allah. Dia main pula cerita apa? Nabi bagi tahu, Nabi kita sampai satu masa, satu negeri tu orang sebut dia ni seorang yang amanah. Rupa-rupanya orang yang semua orang kata amanah itu pun belok juga. Dia juga khianat, tidak amanah.
Dia akan main satu insya-Allah. Lepas tu dia akan main satu tajuk, dia kata bab majaa latarkabanna sunana man kana qablakum. Dia akan main satu tajuk bab yang datang pada menyatakan hadis, sesungguhnya menurut sekalian kamu akan jalan orang yang ada ia dahulu daripada sekalian kamu. Dia akan main satu masa manusia ni dia nak ikut perangai Yahudi dan Nasrani. Man kana qablakum, orang yang sebelum kamu, sebelum kita, Yahudi, Nasrani. Yahudi zaman Nabi Musa, Nasrani zaman Nabi Isa. Nabi Muhammad kata kat kita menjelang akhir zaman, manusia yang Islam, yang umat Nabi Muhammad SAW ni, dia timai satu penyakit apa? Dia duk berasa Islam yang Nabi Muhammad bawa ni berasa macam tak apa nak cantik. Dia nak pergi ikut Nasrani, dia nak ikut Kristian. Dan ikut tu dia membawa kepada semua hal, daripada hal bergaul, berpakaian, berakhlak, berperangai, sampailah kepada berakidah. Dia nak ikut seperti mana man kana qablakum, orang yang sebelum kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Hari ni pun ada jadilah. Dia minta nak bubar agama, nak pergi agama lain apa semua. Pasal apa? Dia pun jadi begitu. Pasal apa? Pasal dia duk berasa macam Islam dia ni. Kalau nak banding dengan hak ni, nampak satu syok lagi. Kan? Ada pula satu da'iyah mai kat dia, pula satu da'iyah pula mai kat dia. Mai tu abang kata Islam baik, Nasrani baik, dua-dua agama lain. Ada pula satu macam yang mai cakapnya tu kata. Nasrani pun daripada Injil. Injil agama lain. Islam Quran, Quran juga agama lain, mai daripada lain. Dia kata mana tak ada beza kita. Cuma dia kata hak beza dia apa dia? Beza dia kami, dia kata kami Nasrani, kami semayang seminggu sekali aja. Hari Ahad dia kami pergi semayang. Tapi hamba ni wah ditarik sampai 5 kali ni. Wah dia kata kita banyak perjuangan wah. Karena hamba ni semayang banyak sangat, pasal itu hamba muda dia pergi berdoa. Bukan semua orang otak boleh fikir, boleh tangkis apa yang orang bercakap kat dia. Ada budak-budak yang kita dengar ni tengok dia kata ni dalam Nasrani tak ada pula cerita nak larang laki-laki perempuan tak boleh berduit lah, tak boleh apa lah, pakaian nak kena betul-betul lah. Tak banyak cerita. Islam ni banyak cerita. Dia duk main macam tu. Dia mula duk nampak rupa Islam ni nampak uduk. Nampak Islam ni menyusahkan dia, dia nampak Islam ni nak bagi barat ke dia nampak Islam ni nampak macam tak senang tengok dia senang, dia nampak Islam ni macam agama mengacau, dia nampak Islam ni dah betul. Ditambahkan pula dengan media antara bangsa duk main isu hak tak elok ni Islam, hak pengganas ni Islam, hak bergaduh berkelahi ni Islam. Hak duk tunjuk macam tu. Media ni duk highlight benda ni. Duk tunjuk satu dunia ni bergaduh ni tempat negeri yang orang Islam hidup. So dia pemain satu persoalan, dia kata betul-betul Islam ni bagus ke? Kalau bagus pasal apa ni bergaduh-gaduh macam ni? Bukan semua orang boleh menangkis da'iyah. Ini kita kata da'iyah yang macam ni. Sebahagian segelintir daripada orang Islam ni dia terpedaya dengan da'iyah. Bila dia dengar, dia kata betul juga dia. Apa saya dia kata di England tak jadi bergaduh pun. Apa saya di Palestin bergaduh. Dia kata apa saya Australia tak bergaduh, apa saya Pakistan bergaduh. Dia buat perbandingan dia macam tu. Ini membahaya. Ini sangat berbahaya. Ini kat dia demai ni, dia akan bagi peringatan. Dia kata bab pasal apa? Latarkabanna sunana man kana qablakum. Dia akan main satu keadaan di mana umat Islam ni dia tu syok dengan hak orang yang hak dia punya cukup cantik ni, dia tak nampak cantik. Kemudian dia main satu tajuk yang lagi menarik. Ni bukan betul apa, dia malam ni nampak orang tu dia nak kena gazet meliput sikit. Kan? Saya kata dekat masjid, saya kata cuti sore lah. Saya kata bulan 1 lah baru kita start kuliah. Masjid kata tak boleh lah, ni bukan cuti sekolah. Dia kata kena main. Saya kata main pun takut orang tak main. Saya kata pasal orang Syawal tak habis lagi. Jadi boleh orang sikit lah.
Ada ustaz raya sudah. Enggak lah. Baik. Kemudian dia main tajuk Maja'a fi kalam istibah. Dia main tajuk cerita tentang bercakap binatang buas dan segala batu dan segala kayu dan sebagainya. Ini cerita menarik. Menjelang akhir zaman Allah akan buat benda ni. Pokok boleh bercakap, tiang masjid boleh bercakap, batu boleh bercakap, menatang boleh bercakap. Bila benda ni nak jadi, apa keterangan dalam hadis yang menceritakan tentang akan jadi benda-benda macam ni? Dan kita tu baca Yasin, setiap malam jemaah baca Yasin kan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kan kita tu baca ayat tu. Allah kata pada hari itu, hari kiamat di hari akhirat esok ni, Allah tutup mulut. Nahtimu, nahtim, tutup, seal mulut pada hari akhirat esok. Wa tukallimuna aydihim, tangan nanti duk cakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pula tu jadi saksi depan Tuhan. Kita baca setiap minggu, Yasin baca setiap minggu, mai musim nak pergi haji ni baca kerak lagi. Enggak, duk baca Yasin ni. Tapi kita tak pernah ambil yang tiba. Kalau kita ambil yang tiba, kita tak berani buat benda tak elok. Pasal apa? Pasal yang akan menjadi saksi ketika kita didakwa di mahsyar esok ialah anggota badan kita sendiri. Kalau kita betul faham tu Yasin yang kita baca tu, kaki kita tak berani nak langkah di tempat-tempat tak elok. Kalau kita betul faham Yasin yang kita duk baca tu, tangan kita tak berani ambil benda tak elok. Baca Yasin berapa kali pun tak faham juga, tangan duk gagal pergi rasuah juga, kaki duk langkah pergi ke tempat maksiat juga, sama juga. Walhal dalam Yasin yang kita duk baca tu dia kata apa? Hari itu Allah tutup mulut tak boleh cakap, tangan nanti bercakap dan kaki nanti menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham benda tu, tak berani tentang nak buat benda tak elok ni, tak berani. Pasal apa? Pasal kita tahu tak tertanggung kita ketika kita didakwa di depan Allah tu. Contoh ingat satu aja, atas dunia pun kalau kita kena dakwa, aib dia macam mana? Kita ni atas dunia kena dakwa dituduh buat benda yang maksiat, lagi memalukan. Kita didakwa, orang duk kenal kita, duk main masjid apa, lepas tu dibawa ke mahkamah kerana tuduhan zina misalnya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan bayangkan muka ni, aib ni macam mana? Kalau dunia yang orang kenal kita berapa kerat saja pun kita malu sampai tak kira dah, duk ambil apa kelongsong tepung duk buah di muka, tak bagi orang kenal. Akhirat itu tuan-tuan, manusia daripada Nabi Adam sampai kepada last kali zaman Nabi Muhammad ni ada semua, muka kita dia angkat tunjuk depan semua orang. Malu dia macam mana? Saya pesan diri saya pesan tuan-tuan, pakat-pakat jaga. Cara siapa boleh cakap besar dalam hal ni, cuma pakat-pakat jaga. Bukan jaga diri saja, jaga kawan kita. Pun nampak macam dia macam nak gelong, satu call kita bagi kat dia. Kalau nak cakap depan tak lepas, satu call bagi ke dia. Kata tengok hang ni tak elok kau tu sabarlah macam tu. Kata betul dia. Sekurang-kurangnya itu satu tazkirah. Dia dengar macam tu, dia ruplah sikit. Mudah-mudahan kita selamat, kawan kita selamat, semua. Nah, Allah yang baik daripada Allah, yang tak baik itu silapkan. Kita tangguh dengan tafsir Al-Baqarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.